Okey, Assalamualaikum. Kita dah sampai next part 2 untuk tajuk kawalan tunai, iaitu langkah-langkah nak buat penyertaan bank. Kita buat penyertaan bank ni sebab apa? Sebab baki di akaun bank kita berbeza dengan baki di penyata bank. Sebab tu kita kena buat penyata penyesuaian bank. Langkah yang pertama, apa dia langkah pertama? Kita mesti buat perbandingan baki akhir. So, baki akhir buku tunai. Jadi, bila kita dapat dia buku tunai, kita mencari baki BB hak bawah. Bukan yang atas. Atas tu baki BB bulan lepas. So, kita nak hak bulan ni. So, kita nak tahu baki, nak banding baki akhir tu, kita akan tengok yang bawah. Kebanyakan soalan akan bagi sampai baki HB sahaja. Kita tak mau baki HB. So, apa kena buat? Kita kena buat dia punya wujudkan dia punya baki BB di buku tunai. Okey? Dan juga kita tengoklah baki akhir penyata bank. Itu yang pasti. Okey? Cari baki akhir buku tunai. Ingat hak bawah. Lepas tu penyata bank memang hak bawah lah. Baki akhir dia kat bawah. Okey? Sekejap lagi kita tunjuk. Okey, langkah yang kedua, dah tengok dah baki berbeza. Automatik kita kena buka penyata penyesuaian bank. Itu yang pasti. So, next, langkah yang kedua, membuat perbandingan butiran di sebelah debit buku tunai. Kita tengok butiran yang sebelah debit buku tunai dengan belah kredit buku dengan penyata bank. Yang mana yang sama, kita akan tik tanda sama. Okey, belah debit buku tunai yang sama dengan belah kredit penyata bank, kita akan tik. Langkah yang ketiga, kita tengok belah kredit buku tunai pula. Tengok belah kredit buku tunai dengan debit penyata bank. Ada di kredit buku tunai, ada di penyata bank belah debit, kita akan tik benda yang sama. Okey, tu 3 langkah. Yang keempat, tentukan sama ada tak kesilapan. Jika ada kesilapan, ingat kesilapan sama-sama berlaku di buku tunai. Penyata bank sama-sama betul. So, mana-mana kesilapan kita akan tandakan dia K. K maksud dia kesilapan. Kesilapan ada 4 lah. Sama ada terlebih terima duit, terkurang terima duit, terlebih bayar duit, ataupun terkurang bayar duit. Tak tahulah K tu duduk belah debit. Maksud dia terlebih atau terkurang terima. Kalau K duduk belah kredit buku tunai, sama ada terlebih atau terkurang bayar. Atas soalan lah. Tak tentu. Kesilapan tidak semua duduk belah debit dan kesilapan tidak semua duduk belah kredit. Okey. Langkah 5, tengok pula ada tak cek tak laku. Macam mana nak tahu cek tak laku ni? Macam mana nak tahu cek tak laku ni? Apabila ada makluman merujuk penyuruh bayar. Okey. Yang keenam, kita bolehlah sediakan penyata penyesuaian bank sama ada menggunakan kaedah kemaskini buku tunai atau tanpa kemaskini buku tunai. Yang itu yang pasti. Okey? Itu langkah-langkah. Okey, contoh sekarang kita dah ada contoh. Okey. Kita akan diberi buku tunai. Okey, kita akan diberi penyata bank. Itu yang kita akan terimalah ya. Okay. So, yang step pertama tadi dia kata apa? Cari baki akhir buku tunai. So, inilah baki akhir buku tunai kita. Baki akhir buku tunai kita. Kita ambil warna merah lah ya. Biru dah ada. Okay, merah. Ni baki buku tunai kita. Ni baki akhir. Dan kita bandingkan baki akhir penyata bank. Sama ke tak? Tak sama kan? Bila tak sama, kita kena buka apa? Yes, buka penyata penyesuaian bank. Okay, next. Next, kita nak tengok apa? Okay, next. Sebenarnya kita, kalau saya lah di buku tunai ni, kita akan fokus nombor cek dulu. Nombor cek dulu. Okay, nombor cek. Nombor cek. Iaitu nombor cek kita. Sekejap saya padam dulu. Okey. Kita kena tengok nombor cek dulu. Sebab apa nombor cek perlu dilihat? Ni nombor cek ni. Di buku tunai nombor cek kita yang pertama mula dengan 1 1 1 2 1
1120. Itu cek pertama kita. Maksud dia ni bulan Ogos. Jadi cek yang digunakan sepanjang bulan Ogos bermula dengan 112120. Okey. So kita pun tengok dah dalam penyata bank. Ada tak nombor yang sebelum nombor cek itu? Yang belum nombor 112120. Ada. Iaitu 112, 119, 112, 118. Kita kena potong dia. Sebab apa kita kena potong ni? Sebab, tengok nota, abaikan nombor cek 112, 119 dan 112, 118 di penyata bank kerana cek tersebut telah dicatat di buku tunai bulan sebelumnya. Maknanya cek ini bulan lepas. Basi dah. Yang dah basi. So, kita potong. Tak ada kaitan dengan bulan Ogos. Itu adalah cek yang digunakan pada bulan Julai. Jelas? Okey. Itu je. Okay, next. Kita pun gunalah step. Mana-mana yang ada di belah debit buku tunai, kita akan compare, kita akan bandingkan sama atau tidak di belah-belah kredit penyata bank. Contoh, nombor baki BB 8,700 ni abaikan. Mula dengan transaksi urus niaga yang 4 hari bulan tu. Jualan kita 6920. Ada tak dengan penyata bank? Ada. Kita pun tick. 10-10-2 ada, kita pun tick. Okey. 840 tak ada. Okey, abaikan dulu. 4710 ada, kita pun tick. So sekarang ni kita pun pergi pada buku tunai belah kredit. Buku tunai belah kredit kita cari 3,800 belah debit penyata bank. Ada, kita pun tick. Okey. Lagi 7,100. Ada tak 7,100? Tak ada. Okey. 240 ada tak? Ada, kita pun tick. 2,600 ada tak? Ada, kita pun tick. Yang lain yang tak ada tick tu, biarkan je. Okey. Yang tak bertik inilah yang akan kita kumpulkan dalam penyata penyesuaian bank. Ini yang menyebabkan, yang tak tick ini yang menyebabkan baki berbeza. Okey, maklumat tambahan kata apa? Cek nombor 112121 telah tersalah rekod di buku tunai. Ni tulis K ni. Tersalah rekod masuk ke silapan. So, kita carilah nombor cek ni. 112121, kita pun tulis K ke silapan. K duduk belah mana ni? Buku tunai belah kredit. So, kita ketahuilah sama ada terlebih bayar ataupun terkurang bayar. So, kita cari dalam penyata bank. Ada tak nombor cek ni? Ada, kan? 17. Patutnya sini 171 1,700 kan? So sini pun patutnya tulis K. Maksud dia tally tak? Ini berlaku ke silapan. Di sini maksud dia orang suruh kita bayar 1,700 je. Kita dah bayar 7,100. Maknanya kita dah terlebih bayar. Bila kita terlebih bayar, akan adalah duit masuk kejap lagi. Memang adalah duit akan masuk balik dalam buku tu tunai. Duit kita akan bertambah balik nanti, kan? Okey, maklumat tambah yang kedua. Cek yang diterima pada 31 Ogos telah dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Cek yang diterima pada 13 Ogos. So, kita pergi tengok buku tunai, diterima belah debit lah. So, inilah dia. Bayu Enterprise. Jadi, kita pun tulislah CTL. Yang mana CTL ini akan mengurangkan wang tunai kita. Okey. 840. Itu step-step dia lah. Itu step-step dia. Step-step untuk menyediakan penyata penyesuaian bank. Okey, boleh? Okey, insyaAllah Okey, yang ini dia. Ini yang kita akan buat. Step yang pertama, bila dia suruh kita buat kemas, dia kata benda, kaedah dengan kemas kini buku tunai. So, kita pun pergilah, bukalah buku tu tunai. Kita akan mulakan dengan baki akhir yang bawah ni tadi tu. Sebab tu penting kita tahu baki akhir bawah ni. Sebab kita nak mulakan buku tunai baru dengan baki tersebut. Okey. So, bila kita nak buat buku tunai, okey, dengar baik-baik Bila nak buat buku tunai, kita mengutip semua yang ada di penyata bank. Yang mana tidak bertik.
Dengar baik-baik Bila kita nak buat buku tunai baru, kita ambil baki dia sahaja awal. Lepas tu butir-butir ini mari mana? Kita rujuk penyata bank. Okey, kita rujuk penyata bank. Yang mana yang tidak bertik itu kita akan apa? Kita akan letak dalam ni. Tu saya bagi clue kat atas ni. Apa clue kat atas ni? Clue yang kat atas ni. Ni. Apa ni clue kat atas ni? Ni. Tak ada dalam buku teks ni. Ya. Dia ada dalam buku teks. Saya yang letak. Okey. Yang tidak bertanda right. Yang apa yang nak kena senarai belah ni adalah yang tidak bertanda right belah kredit penyata bank. So kita patuhlah tengok penyata bank belah kredit. Apa yang kita tak tik? Ya, 1,300. Kita letak kat sini, 1,300. Lepas tu, kita ada kesilapan tak? Ada K kan? Kita ada tulis K, kesilapan, betul? Kesilapan ini ialah kesilapan terlebih bayar. So, automatik duit akan masuk. Banyak mana kita silap, kita bezakan 7,100 tolak 1,700. Dapatlah 5,400. Kita pun belah debit. Apa belah debit? Sebab kesilapan yang kita kena pasti ialah kesilapan lebih bayar. Bila lebih bayar, automatiklah orang akan pulangkan balik duit ke kita. Bila pulangkan balik, duit akan masuk dalam buku tunai. Boleh? Okay, next. Belah kredit. Belah kredit buku tunai ni nak cari mana ni item-item ni? Rujuk kat atas ni. Yang mana yang tidak bertanda right di debit penyata bank. So, kita pergi dekat penyata bank, belah debit. Ada dah hot dot tip? Ada kan? 500 se, 70 se. Lepas tu, ada tak CTL? Cek tak laku. Ya, cek tak laku akan mengurangkan duit tunai kita. So, kita catat belah ni. Baik Jadi, kita pun campur semua. Campur, dapatlah baki HB baru, baki BB baru. Betul? Jadi, baki BB ini yang kita akan guna dalam format penyata penyesuaian bank. Format penyata penyesuaian bank iaitu mula dengan baki debit buku tunai yang dikemas kini. Baki debit lah. Sebab apa? Sebab duduk belah debit. Buku tunai ni, baki BB duduk belah debit ni kan? Ni. Ni baki ni yang kita guna balik dalam penyata penyesuaian bank. Kan? So, baki debit 230 ni. Okey. Nak buat penyata penyesuaian bank, kutip semua yang dalam buku tunai ni yang tidak bertanda right. Yang nak ditambah ini adalah namanya cek belum dikemukakan. Okay, kita akan senaraikan dan tolak deposit belum dikreditkan. Ini format dia ya. Ini format dia. So, apa yang nak catat dekat sini ialah yang dekat cek belum dikemukakan. Answer ni, cek mana yang tak kemukakan? Yang mana tidak bertanda right belah kredit buku tunai. So, kita pergi belah kredit buku tunai. Ada tak yang tak bertik? Ada. 448, 1212. Kita bawa sini. Hot ni pula, deposit belum dikreditkan. Nampak? Clue dia dikreditkan. So, clue dia akan ambil debit. Yang mana tak bertanda right belah debit buku tunai. Ada tak? Ada. 1928. Kita akan tolak. So, bila kita campur, tolak, kita akan dapat ni. Baki akhir penyata bank ni, 22822 mesti sama dengan ni. Nampak tak? Sebab itulah soalan ni adalah soalan yang ada jawapan. Kita tahu apa yang kita buat betul atau salah apabila akhir penyata usaha bank kita akan dapat amount yang sama dengan penyata bank. Selesailah tugas kita. Okay? Itu sahaja penerangan kali ini.